استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, rahmat dan inayah daripada Allah bersama kita dengan izinnya juga untuk bersama-sama berada di rumah Allah Subhanahu wa taala bagi meneruskan pembacaan daripada kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, peringatan berkenaan dengan hari perkara kematian dan juga hari akhirat. Kita telah berhenti sebelum Ramadan tempoh hari dan alhamdulillah pada bulan Dzulqa'dah ini kita menyambung kembali pengajian dan pembelajaran kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab yang terakhir telah kita bacakan iaitu berkenaan dengan ma yunji min tatil qabri wa fitnatihi. Apakah perkara yang boleh menjadi salah satu sebab ataupun boleh membantu kita bagi mengelakkan himpitan kubur, kan? Itulah salah satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad fi maradihi alladhi yamutu fihi lam yuftin fi qabrihi. Barang siapa yang membacakan qul huwallahu ahad, iaitu surah al-ikhlas, ketika mana dia sakit untuk menuju kepada kematiannya, maka berkemungkinan dia tidak akan mendapat fitnah kubur. Wa ammana min dagtatil qabri, dan mungkin dia akan selamat daripada himpitan kubur. Wa hamalathul malaikata yaumal qiyamah bi akfiha hatta tajzihi min as-sirati ilal jannah, dan akan diiringi oleh malaikat membawa dia, ya, sehingga mudah untuk dia melalui titian sirat menuju ke syurga. Walaupun begitu, hadis ini adalah hadis yang gharib daripada hadis Yazid tafarrada bihi Nasr bin Hammad al-Bujali, ya, dan hadisnya yang dhaif. Walaupun begitu, kita mengambil faedah daripadanya, iaitulah insya-Allah sekiranya sekurang-kurangnya lah, ya, sekurang-kurangnya kita ini lazim membaca Al-Quran, kan? Kalau tak boleh nak baca banyak-banyak pun, cukuplah sekadar kita baca Al-Fatihah ataupun Qul huwallahu ahad. Itu paling, macam apa, paling malas lah, kan? Kalau Qul huwallahu pun tak boleh baca juga, itu dah tak tahulah nak cakap apa, kan? Maka lebih baik dan lebih utama kita sendiri yang meletakkan masa untuk kita membaca Al-Quran, ya, sekurang-kurangnya selepas solat ataupun sebelum solat. Kalau kita ni alhamdulillah orang yang diberikan banyak masa dan kelapangan untuk mampu untuk hadir awal waktu sebelum azan, berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, ada banyak masa untuk kita buka lembaran Al-Quran, ya, sekurang-kurangnya semuka sebelum solat, semuka lagi selepas solat. Itu kalau kita ada masa lah. Tapi kalau kita ni jenis orang yang nak kata sibuk pun segan, tuan-tuan, kalau kita nak cakap kenapa tak baca Quran, sibuk lah, kan? Rasa macam patut tak? Patut tak kalau kita ditanya, kan, hari ni baca Quran tak? Tak baca lah, hari ni sibuk sangat.
agak-agak patut tak jawapan tu keluar daripada mulut kita? Tak sempat baca Quran sebab sibuk. Sibuk apa? Sibuk dengan kerja, sibuk dengan makan, sibuk dengan cari duit, sibuk, tapi sampai tak baca Quran. So tak logik lah kat situ jawapannya. Kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu maksud saya tuan-tuan, kita nak baca Quran ni, kalau macam saya katalah, kalau kita memang kategori yang nak bagi alasan pun sebenarnya tak boleh tuan-tuan. Nak cakap sibuk tu sebenarnya kita tak sibuk sebenarnya, ada je masa kan. Tapi maksudnya saya kata dah, mana kalau paling ni pun baca Qur'an lah kan, masa berjalan, masa naik kereta, masa bacalah, jangan tak baca langsung. Itulah maksudnya. Kan, maka kalau kita orang yang tak nak rugi, tak nak ambil apa orang cakap, tak nak melepaskan peluang keemasan semasa kita hidup kat dunia ni, janganlah rugikan masa kita dengan tidak membaca Al-Quran dalam satu hari. Itu maksud yang dirangkumkan dalam hadis ini. Kalau Allah izinkan, insya-Allah banyak manfaat yang kita boleh dapat, terutama sekali semasa kita berada di alam barzakh nanti. Ya mungkin wallahu alam dengan ihsan, dengan rahmat Allah, dengan asbab kita membaca Al-Quran kan, yang paling utama sekali hadis sahih, syafi'an li ashabi kan, man qara Al-Quran, barang siapa yang baca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Itu yang confirm sahih. Yang tadi ni mungkin dhaif, tapi kita nak tahu kat sini bahawa perbanyakkanlah dan janganlah menjadikan alasan kesibukan kita yang sementara di dunia ini untuk tidak membaca Al-Quran. Baik, jadi bab yang kita belajar pada hari ini tuan-tuan, bab ma yuqal inda wada'il mayyit fi qabrihi wa fil lahdi fil qabri. Bab apakah yang perlu diungkapkan, perlu dilafazkan, perlu dibacakan apabila kita meletakkan jenazah di dalam kubur, dan juga begitulah apakah bentuk liang lahat yang sesuai sekali untuk disediakan untuk para jenazah. Kan, jadi di sini insya-Allah kita akan belajar. Sekiranya kita ni orang yang biasa menguruskan jenazah, seringkali saya ulang dengan kuliah-kuliah bahawa kalau kita ni ahli khairat ataupun mungkin jawatan kuasa khairat, secara khususnya mungkin kita jawatan kuasa pengurusan jenazah, maka alhamdulillah kita antara orang yang berjaya melaksanakan tuntutan fardu kifayah dalam ahli qaryah surau An-Nur section 20 ini. Jangan tak ada langsung orang yang tak tahu menguruskan jenazah, jangan tak ada langsung orang yang menguruskan jenazah dan sebagainya. Jadi kita sebagai ahli qaryah surau An-Nur section 20 ini, rajin-rajinlah. Saya biasa ulangkan, simpan dalam telefon tu nombor pengerusi surau dan juga nombor pengerusi khairat kematian. Apa-apa hal berlaku untuk diri kita, mungkin tak sempat nak telefon lah, dah kita meninggal kan. Kan sekarang kat ahli keluarga kita meninggal, kita tahu nak bagi tahu siapa. Tidaklah jenazah itu akan terbiar begitu saja. Kadang-kadang kita bukan apa tuan-tuan, kadang-kadang boleh jadi kita panik kan, orang-orang yang biasa menghadapi kematian ni dalam keadaan dia sedih, bingung, panik dan sebagainya, tak tahu nak hubungi siapa kan. Tapi kalau kita ni jenis kejiranan yang baik tuan-tuan, kita kenal jiran sebelah kiri kita, jiran sebelah kanan kita, kenal orang-orang surau, orang-orang masjid, kan. Kita tidaklah nak cakap orang surau, orang masjid ni confirm baik tuan-tuan, tak. Tapi insya-Allah orang atau surau, orang masjid ni adalah orang yang lazim tahu tentang apa yang patut dilakukan, apa yang tidak patut dilakukan apabila sesuatu musibah itu melanda dalam kawasan ahli qaryah kita ni, insya-Allah ya. Baik. Al-lahad, apakah itu lahad? Liang lahat yang biasa kita sebutkan kan. Wa ay yahfira al-mayt fi janibil qabri, iaitulah satu liang ataupun satu ruang yang dikorek kan, ataupun ditebuk di tepi kubur kan. Benda ni biasalah kalau kita uruskan jenazah di sini nombor 1 tu, biasa pihak yang menguruskan tanah kuburan tu, dia akan korek dengan jentolak tu cantik, benar di sisinya itu ada ruang untuk diletakkan jenazah. Itu adalah namanya liang lahat kan. Itu pun sekiranya inkanatil ardi salabah, sekiranya tanah di kawasan itu tanah yang utuh, tanah yang keras, tanah yang kita cakap kalau tebuk tepi itu tak runtuh lah, maka disunnahkan keutamaannya untuk
membentuk liang lahat di sebelah janib. Sebelah, kalau kita korek tu bukan kita letak jenazah terus kat situ, tapi di sisinya, di sebelahnya itu namanya liang lahat. Itu adalah lebih baik daripada kita terus meletakkan jenazah, kita korek terus letak jenazah dekat lubang tu terus, kan, kemudian kita terus timbul tanah. Jadi ada dua keadaan tuan-tuan. Satu, sama ada liang lahat itu diletakkan di janib, ya, sebelah dikorek dan masukkan sebelah tanah tu, sekiranya tanah itu tanah yang keras, utuh dan tidak mudah runtuh, maksudnya akan ditutup ke situ. Tapi kalau tanah-tanah yang lembik, mungkin kawasan-kawasan tanah perkuburan yang selalu ditimpa dengan cakap banjir ataupun basah sebagainya, maka tidak ada pilihan lain melainkan ditambahkan lagi, dikorek lagi di sebagai asyaq, ya, bawah tu, maka barulah diletakkan jenazah di dalam lubang tersebut. Baik. Warawa Ibnu Majah an Ibnu Abbas qal, daripada riwayat Ibnu Majah daripada Ibnu Abbas berkata, lamma aradu an yahfiru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka para sahabat pun bermusyawarah, antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, maka siapakah yang selayaknya ataupun siapakah yang ada kemahiran untuk mengorek ataupun membuatkan liang lahat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dihantarkan utusan kepada Abu Ubaidah. Abu Ubaidah adalah sahabat Nabi. Apa kepakarannya tuan-tuan? Wa kana yadrahu kadarihi ahli Makkah. Abu Ubaidah ni merupakan penggali kubur untuk ahli-ahli Makkah. Dan juga dihantarkan utusan kepada Abu Talhah. Dan Abu Talhah ni pula adalah pakar ataupun penggali kubur untuk ahli-ahli Madinah. Kan. Jadi bila Nabi wafat, Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat bermusyawarah, siapa nak tolong galikan kubur ni? Maka sahabat pun cakap, panggil Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ni dia biasa menggali kubur untuk ahli Mekah. Sahabat lain pula mencanakan panggil Abu Talhah. Abu Talhah pun biasa menggali kubur untuk ahli Madinah. Baik. Maka bila dihantarkan utusan kepada kedua-duanya, cari Abu Ubaidah, cari Abu Talhah, maka bagi tahu mereka, Allahumma kharri li rasulik, tolonglah usahakan ataupun bantulah untuk korekkan liang lahat untuk Rasul kita ini. Baik. Fawajada Abu Talhah, maka dia cari-cari tak jumpa Abu Ubaidah, yang jumpanya Abu Talhah, penggali kubur ahli Madinah. Maka tak jumpa dengan Ubaidah, maka Abu Talhah lah yang diamanahkan untuk mengorek ataupun membuatkan lubang kubur liang lahat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada di situlah kita lihat sunnahnya, bagaimanakah cara Abu Talhah menggali kubur, iaitu dikorek, kemudian di sisinya itu dibuat satu lagi ruang untuk diletakkan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Daud dan Ibnu Abbas juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-lahadu lana wasyaqqu li ghairina, ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Nabi secara sahih menyebutkan liang lahat itu untuk kita. Maksudnya sunnah paling utama dalam kita menguruskan ataupun menguburkan jenazah adalah mewujudkan liang lahat. Lahat tu macam mana tuan-tuan? Saya sebutkan sekali lagi. Bila kita korek tanah, diletakkan satu lagi, korek lagi ruang di sebelah tepinya itu, dan di situlah diletakkan jenazahnya. Biasa kalau kita tengok kalau di negara kita ni ditutup dengan papan dan sebagainya, barulah ditimbus dengan tanah. Wasyaqqu li ghairina. Baik. Apa itu syaqqu? Syaqqu itu kalau dia terus korek tanah bawah tu dikorek lagi. Maksudnya jenazah tu terus diletakkan di bawah. Itu asyaqqu. Nabi sebut kalau syaqqu tu bukan daripada kami. Maksudnya macam mana keadaan sekalipun, kalau boleh, kalau mampu, utamakan buat liang lahat di sebelah janib, di sebelahnya. Sebelah dikorek tu, di sebelahnya tu ditambah dikorek tu lagi, bukan sekadar dikorek di bawahnya. Tapi saya sebut tadi, kalau memang tanah itu tanah yang tak utuh, maka tiada pilihan lagi. Yang penting keutamaan di sini adalah mengkebumikan jenazah.
Dan kita pun tahu dari segi ukurannya perlulah dalam untuk mengelakkan digali oleh haiwan-haiwan atau mengeluarkan bau yang busuk apabila sampai satu masanya nanti. Baik. Wa kharaja Abu Abdullah At-Tirmidzi fi Nawadir Al-Usul. Dikeluarkan oleh Abu Abdullah At-Tirmidzi dalam kitab Nawadir Al-Usul an Sa'id bin Al-Musayyib berkata, daripada Sa'id bin Al-Musayyib berkata, khadartu Ibnu Umar fi janazah falamma wada'aha fi al-lahdi qala, aku datang. Sa'id bin Musayyib salah seorang tabi', salah seorang tabi', itulah bukan di kalangan sahabat tapi bertemu dengan sahabat tapi tidak dapat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang dalam satu program, bukan program, satu upacara, kita tengok upacara lah pengurusan jenazah. Maksudnya Sa'id bin Musayyib datang, ada uruskan nak kebumikan jenazah. Bersama-sama ketika itu adalah Ibnu Umar. Kan kita pun tak kenal. Kalau kita pernah baca hadis sebelum ini, dan kalau kita mengenali siapakah itu Ibnu Umar, Ibnu Umar ni adalah antara sahabat Nabi yang betul-betul kita cakap apa, mengikut, boleh katakan 100% apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan saya pernah bagi contoh tuan-tuan, bagaimanakah laluan yang pernah dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada semasa hayat Nabi. Laluan itu ada pokok, kan? Bila Nabi lalu, Nabi apa? Nabi angkat dahan pokok tu untuk Nabi lalu. Ibnu Umar nampak Nabi buat macam tu. Maka selepas kewafatan Nabi, pokok tu dah tak ada dah ditebang pun. Tapi bila Ibnu Umar lalu kat situ, dia buat juga action macam yang Nabi buat. Nak ditunjukkan bahawa dia tak nak terlepas walaupun salah satu daripada sunnah Nabi SAW, salah satu perbuatan yang Nabi buat. Padahal dari segi asas yang Nabi buat sebab apa? Sebab ada pokok. Nabi angkatlah pokok tu supaya boleh lalu. Tapi Ibnu Umar bacaan dia lain. Sebab apa? Apa yang Nabi buat, itulah yang aku nak buat. Kan? So walaupun Nabi buat macam tu, tak ada pokok pun, dia pun buat action macam tu untuk mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai tahap macam tu tuan-tuan. Maksudnya kita ni tuan-tuan, sunnah apa yang kita boleh buat, jangan tinggal. Simple macam contoh, alhamdulillah saya boleh bela janggut, maka saya simpan janggut, jangan cukur. Itu sunnahnya. Apalagi sunnah ni bukan sekadar dalam perwatakan, bukan sekadar dalam pakaian sahaja. Contoh kita boleh senyumlah. Senyum pun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita biasa buat apa dia? Tutup aurat. Tutup aurat pun sunnah. Itu pun ikut pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa saja benda yang kita belajar, yang kita tahu Nabi buat, kita buat. Itu boleh dikira sebagai ittiba'i sunnah, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara, insya-Allah. Baik. Jadi apakah yang Sa'id bin Musayyib belajar daripada Ibnu Umar ini? Baik, ketika mana Ibnu Umar meletakkan jenazah di dalam liang lahat. Kan biasa kalau kita proses kubur tu kan, kita ambil jenazah, masuk ke dalam kubur, lubang, dan masukkan ke dalam liang lahat. Jadi sunnahnya apa yang perlu kita baca tuan-tuan? Dia ajar oleh Ibnu Umar, kita kena sebutkan bismillah wa fi sabilillah. Kan masa kalau kita ada kat bawah tu, kat lubang tu, masa kita masukkan jenazah ke dalam liang lahat, sebutkan atau berzikirkan, bacakan bismillah wa fi sabilillah. Apa maksudnya tuan-tuan? Dengan nama Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kan sambil letak tu sambil kita sebutkan. Kan mana yang tukang arah tu arahlah. Kan okay, masuk sini. Tapi kita yang pegang jenazah tu jangan sibuk, "Oi mana?" Janganlah kita buat kecoh. Kadang-kadang kat kubur ni lagi kecoh pada pasar pula. So yang tak tahu apa-apa tu relax je, tengok je. Kan, atau sebut dalam hati juga, sebut secara perlahan, bismillah wa fi sabilillah. Nampak kan, nampak jenazah tu dah dimasukkan, kita pun zikir bismillah wa fi sabilillah. Jangan sibuk-sibuk, bukan yang tu, tak payah. Biar serahkan 2-3 orang je uruskan, ahli keluarga bantu, yang lain-lain jangan duk menyibuk. Kan, kadang-kadang bukan apa tuan-tuan, kadang-kadang mungkinlah, contohlah kita ni ahli khairat ataupun Bilal berjenazah di surau An-Nur section 20 ni kan, memang kita pakar lah kat sini, orang akan rujuk kat kita lah. Tiba-tiba ada satu kematian di, contohnya di Sabak Bernam lah bagi contoh, Sabak Bernam, mana bukan kawasan kita, kan.
Jadi mungkin cara orang sahabat berenam tu tak sama macam kita buat kat sini. Kita orang luar, kan? So kalau kita nampak janganlah pelik lah kok, nanti jadi hal lah pula, kan? Kan? So kalaulah kita nampak benda tu tak betul sekalipun, tak apa, kita zaman sekarang mungkin boleh ambil gambar sikit, kan? Ataupun kita tengok, kita settlekan kat situ lah. Mungkin lepas tu, lepas dah clear, dah uruskan jenazah semua, dah bergerak, mana dah clear lah, dah selesai urusan tu, bolehlah kita jumpa Pak Imamnya ke, ataupun orang tu, kita selotok ataupun tanya, kenapa kat sini buat macam ni ya? Kan, kita tanya. Dan dia pun akan cakap lah, sini, macam tu sebab kami kat sana macam ni. So dah berbincang. Mana kalau kita nak tegur kesalahan tu, kita pun tahu kita ni pun orang Melayu, insya-Allah, kan, penuh dengan adab sopan. So boleh ditegur secara berhemah, berhikmah baik kalau benda tu salah. Tapi kalau benda tu masih lagi dalam bab yang tak adalah besar sangat pun nak di ini, so tak apalah, biarlah. Kita tu dah tempat dia. Kan, tempat dia, biar dia buat. So maksudnya apa yang perlu tahu, adab kita di kubur tu jangan buat kecoh, itulah senang cakap. Kan, apa yang paling penting sebutkan tadi, bila meletakkan jenazah di liang lahat disebutkan apa? Bismillah wa fi sabilillah. Baik, seterusnya, falamma akhadha fi tasbiyatil lahat, ketika mana diratakan liang lahat tersebut, kan, maksudnya diratakan liang lahat tersebut, maksudnya lepas dimasukkan jenazah, bismillah wa fi sabilillah, kemudian mungkin kita tutupkan dengan papan, kemudian kita masukkan, tutup dengan tanah. Okey, semasa ditutupkan liang lahat, tasbihatul lahat, sebutkan pula ataupun zikirkan juga, doakan Allahumma ajirha minasyaitan, Allahumma ajirha minasyaitan. Biasa kita doa apa tuan-tuan wirid lepas solat tu, Allahumma ajirna minan nar. Itu kita doa kita, ya Allah, jauhkanlah kami daripada api neraka. Tapi sunnah semasa kita meratakan lahat tu, Allahumma ajirha minasyaitan, maksudnya ya Allah, jauhkanlah dia daripada gangguan syaitan. Syaitan ni tuan-tuan, sebenarnya nanti kita akan tengok hadis berkaitan selepas ni, dia bukan sekadar kat dunia, nanti masa nak disoal dalam kubur tu pun syaitan boleh datang juga, nak ganggu soal jawab malaikat dengan jenazah tu. Bukan syaitan ni, maksudnya tuan-tuan, kerja dia tak habis setakat di dunia, dalam kubur pun masih lagi dia boleh buat kerja, tuan-tuan. Kan, pasal tu kalau kita dah baca hadis sebelum ni, semasa sakaratul maut, tu pun keadaan yang sangat genting. Kan, kadang masa nak dihembuskan nafas terakhir tu, macam manakah keadaannya, dia akan bercampur bau, datang flashback benda-benda yang dia buat lama sebelum ni, benda-benda yang tu apa lagi dia belum buat, siapa orang nak paling dia sayang, masa tu lah banyak benda, antaranya syaitan pun akan menjelma untuk menyesatkan dia di saat akhir. Ya, na'udzubillah, jaga tuan-tuan, ya. Baik, jadi semasa diratakan lahat tu, didoakan Allahumma ajirha minasyaitan, ya Allah, dijauhkanlah dia daripada gangguan syaitan, wa min adzabil qabr, dan juga daripada azab kubur. Ini yang biasa doa kita, biasalah, wa min adzabil qabr. Falamma sawil kathiba 'alaiha, dan apabila dah ditimbunkan tanah, nak ratakan yang atas tu, kan, dekat atas tu, qama janibil qabri, berdirilah di sebelah kuburnya. Ini mungkin dalam konsep masyarakat kita duduk buat talqin tu lah, macam tu lah, kan, ya. Tapi maksudnya selepas selesai nak ratakan tanah atas tu, berdirilah di sebelah kuburnya dan sebutkan doa, antaranya Allahumma jafil ardi an janibaiha, ya Allah, renggangkanlah bumi ini daripada rusuknya. Maksudnya apa, tuan-tuan? Supaya Allah tidak tanah itu tidak menghimpitnya. Ya, maksudnya kita betul, ya Allah, renggangkanlah tanah ini daripada rusuknya, wasa'id ruhiha, dan naikkanlah rohnya ke atas langit. Sebab apa, tuan-tuan? Kalau rohnya itu tidak, kita dah baca hari ini sebelum ini, tuan-tuan, takut kalau roh orang yang kafir ataupun roh yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan naik ke atas langit. Tapi dia tidaklah mengganggu
manusia di alam ini. Itu kena faham. Kadang-kadang kita cakap mana datang hantu-hantu ni, oh ni semua roh tidak aman lah. Tu semua cerita hantu Cina tuan-tuan. Jangan percaya. Dalam Islam, walaupun roh itu tidak naik ke langit, tapi sesekali dia tidak akan kembali ke alam dunia ni. Tak, dia sudah berada di alam yang lain, alam barzakh. Barzakh ni apa tuan-tuan? Kita belajar itu, barzakh ni adalah dinding. Dia tak akan sekali dapat tembus masuk balik. No. Kan, cuma rohnya itu tidak dapat naik ke langit. Ada satu riwayat mengatakan dia akan turun dalam telaga Barahut, kan, di belah negara Yaman tu. Itu pun maksudnya di alam sana. Kita sini tak dapat nak tahu benda tu, kan. Dan mungkin dia berlegar macam tu lah, ataupun kembali ke dalam kubur. Tidak, kalau kita bacakan, roh orang-orang yang beriman, orang yang baik ini, dia akan naik ke langit, akan dah dapat dah seumpama burung-burung yang berterbangan di syurga, ditukarkan macam tu roh tu, so aman dekat atas tu, kan. Jadi maksudnya semoga roh rakan kita ini yang sedang dikebumikan ini naik ke langit Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh ahli langit. Walaqiha minka ridwanan, dan didoakan ya Allah untuk mendapatkan redha atasnya. Kan, doalah kepada jenazah tersebut. Faqultu li Ibnu Umar, maka Sa'id bin Musayyib pun bertanyalah kepada Ibnu Umar, syai'an sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam am syai'an qultahu min ra'yik? Adakah apa doa-doa yang kamu sebutkan tadi semasa dalam pengurusan jenazah? Kamu doakan masa letak liang lahat, bismillah wa fi sabilillah. Semasa diratakan liang lahat tersebut, Allahumma ajirha minasyaitan wa min adzabil qabri. Semasa diratakan tanah kubur, kamu doakan pula Allahumma jafil ardi an janibaiha wa sa'id ruhiha wa laqqiha minka ridwanan. Adakah ungkapan-ungkapan itu, doa-doa itu kamu dengar daripada Nabi, ataupun itu adalah sebutan daripada kamu sendiri? Saya nak confirmkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maka dia oleh Ibnu Umar, qal inni idzan laqadir 'ala al-qaul. Nak ikutkan aku sendiri boleh je nak baca doa macam tu. Kan, sebab benda tu benda betul, benda baik. Apa salahnya kalau aku nak baca sekalipun? Tapi apa disambut oleh Ibnu Umar, bal sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang sebetulnya aku dengar ungkapan-ungkapan tersebut, doa-doa tersebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So hadis ini diriwayatkan daripada Ibnu Majah dalam kitab sunannya, begitu juga Abi Dawud dalam Imam Tirmizi, dan hadis ini dikategorikan juga dalam kategori hadis sahih. Jadi kita boleh amalkanlah tuan-tuan, bila kita menguruskan jenazah ataupun semasa kita berada di tanah perkuburan semasa jenazah itu disemadikan. Ya, sekurang-kurangnya kita sebutkan nama bismillah wa fi sabilillah, Allahumma ajirha minasyaitan wa min adzabil qabr. Kalau tak tahu bahasa Arab, sebutlah dengan nama Allah, ya, semoga dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jauhkanlah dia daripada gangguan syaitan. Ya Allah, jauhkanlah dia daripada azab kubur. Kan, banyak kan sebutkan doa semasa di jenazah itu sedang dikebumikan. Baik. Wa qala Abu Abdullah At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsani abi rahimahullah قال حدثنا الفضل ابن دكين عن سفيان عن الأعمش عن عمرو بن مرة قال كانوا يستحبون إذا وضع الميت في اللحد أن يقولوا اللهم أعذه من الشيطان الرجيم. Baik, ini dalam satu riwayat lain diriwayatkan oleh Amr bin Murrah. Dia berkata kanu yustahabbun maksudnya dalam mustahab lah, disunatkan juga semasa meletakkan jenazah di dalam liang lahat untuk kamu menyebutkan Allahumma a'idhu minasyaitanir rajim. Sama juga ada tadi macam Allahumma ajirha minasyaitan. Allahumma ajirha ni maksudnya jauhkanlah dia daripada gangguan syaitan. Allahumma a'idhu maksudnya apa tuan-tuan? Ya Allah, lindunglah dia. Kalau kita biasa sebutkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, aku berlindung daripada dengan Allah daripada syaitan yang direjam, kan. Maka Allah tukar semuanya sirah tu, Allahumma a'idhu minasyaitanir rajim, ya Allah peliharalah dia, jauhkanlah dia daripada gangguan syaitan yang direjam. Baik, kaitannya pula tuan-tuan dengan riwayat Sufyan Ats-Tsauri berkata, idza sa'ala al-mayyit man rabbuka,
Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan apabila jenazah itu akan ditanya, soalan yang kita dah tahu tuan-tuan apa dia? Man rabbuka. Kan, siapa Tuhan kamu? Ini soalan bocor tuan-tuan, tapi akan kita beri jawab ke dalam kubur nanti. Bergantung kepada akidah kita, keimanan kita dan sabatnya hati kita tuan-tuan ya. Baik, tarai, bila ditanya soalan itu oleh malaikat, man rabbuka, sebenarnya syaitan pun masih lagi ada ruang untuk menyesatkan manusia pada ketika itu. Tarai lahu syaitan fi surati fayashiru ila nafsih inni ana rabbuk. Maka seolah-olah syaitan itu menjelma dan mengaku sesungguhnya akulah Tuhan kamu. Kan? Tapi kalau kita mempunyai akidah yang mantap tuan-tuan, kita pun tahu bahawa sesekali kita tidak akan dapat lagi melihat Allah Subhanahu wa taala sehingga bila? Sehingga nanti di pada mahsyar, sehingga nanti masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kubur sama sekali takkan, belum lagi Allah akan berada di situ tuan-tuan, maksudnya kan. Maka kalau kita dalam keadaan tak kuat iman, kita yakin oh inilah Allah, no tak ada, kan. Tapi syaitan cakap akulah Tuhan kamu, kan. Baik, qala Abu Abdullah, maka fahadhihi fitnatun azimah, inilah cubaan ujian yang besar yang akan dihadapi apabila seseorang itu berada di dalam kubur. Tuan-tuan, ini yang paling kita takut tuan-tuan. Kita dekat dunia ni tuan-tuan, kadang-kadang kita pun lalai, kadang kita pun gagal untuk menghadapi arus cubaan dunia, sama ada ujian kesenangan maupun ujian kesusahan, ujian kesihatan ataupun ujian kesakitan, ujian kekayaan ataupun ujian kemiskinan. Banyak benda tuan-tuan kita pun fail tuan-tuan, kan. Kalau kita kat dunia pun tak kuat je itu tuan-tuan, Allah, macam manalah kita kat kubur nanti. Lepas tak soalan pertama ni man rabbuka, belum lagi soalan yang berikutnya waman nabiyuka wama imamuka dan sebagainya, dan rentetan serba itu berapa lama lagi kita akan berada di dalam kubur tuan-tuan. Pasal itulah apa-apa hal di dunia inilah asas untuk kita bersedia menghadapi alam-alam yang berikutnya, kan. Walidzalika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bis-sabat. Kerana itulah Nabi SAW pun sentiasa berdoa untuk dithabatkan, ditetapkan hati ini, kan. Allahumma thabbit indal mas'alati mantiqihi. Sama ada doa itu untuk diri kita sendiri ataupun kita doakan untuk jenazah ni. Yang biasa kita lakukan dalam proses talqin itulah, kan. Bila kita duduk selesai pembukaan jenazah, kita berdiri sekejap tepi kubur tu ataupun kita duduk sekejap, antaranya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat minta kepada Allah, bukan minta dekat orang dalam kubur tu. Orang kubur tu tak boleh tolong kita dah tuan-tuan. Walaupun sebelah tu kubur Pak Imam sekalipun, Pak Imam tu tak boleh bantu dah orang sebelah dia. No. Kan. Bagi contohlah nanti kita dikebumikan sebelah kubur Pak Imam meninggal dulu. Kan. Kita cakap dengan Pak Imam di sebelah tu, dah mati dah dalam jenazah. Pak Imam nanti tolong jawabkan kawan saya kat sebelah ni. Agak-agak logik tak tuan-tuan? Pak Imam tu dah mati dulu dah. Tapi kita minta, kita cakap Pak Imam nanti tolong jawabkan kawan saya baru mati ni. Nanti Pak Imam dah selamatkan lah. Kita pun tak tahu apa hal Pak Imam tu, tak tahu Pak Imam tu pun kena seksa dan sebagainya. Wallahu a'lam, kan. Tapi kita minta dengan siapa? Minta dengan Allah. Takkan sesekali kita boleh minta dengan orang yang sudah meninggal dunia. Tidak. Itulah sesuatu perkara yang sesat. Tidak boleh. Hanya boleh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Nabi doa? Allahumma, maksudnya kepada Allah. Allahumma thabbit indal mas'alati mantiqihi. Ya Allah, kau sabatkanlah, tetapkanlah dirinya itu untuk menjawab soalan-soalan yang akan ditanya kepada dirinya. Waftah abwabas sama' li ruhihi, dan bukakanlah ya Allah pintu langit untuk rohnya naik ke atas ya Allah, kan. Falau lam yakun lisyaitan hunaka sabil ma kana la yad'u lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayujiruhu minasyaitan. Kalaulah benda tu tak ada gangguan syaitan, Nabi tak doa dah. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau Nabi dah habis urusan jenazah, Nabi biarkanlah dia. Apabila dia jawab tak. Kan Nabi minta lagi dengan Allah, dah selesai kumi, ya Allah bantulah hamba-Mu ini untuk dithabatkan hatinya, ditetapkan hatinya menjawab soalan-soalan yang akan ditanya
nanti ya Allah. Ya, baik. فهذا تحقيق لما روى عن سفيان وذكره في الأصل التاسع والأربعين والمئتين. Itulah keadaan tuan-tuan. Bagaimanakah proses sunnahnya semasa kita mengkebumikan jenazah? Bukan berbual kosong, bukan bergelak ketawa, bukan buat kecoh, tapi ada doa-doa tertentu. Antara yang tuan-tuan, bismillah wa fi sabilillah, Allahumma ajirha minasyaitan wa min adzabil qabr. Kan? Dan juga Allahumma jafil ard an janibiha wa sa'i ruhiha wa laqiha minka ridwanan. Ya, dalam bahasa Melayu, ya Allah, dengan namamu ya Allah, di jalanmu ya Allah, ya Allah, jauhkanlah dia daripada gangguan syaitan dan juga daripada azab kuburmu ya Allah. Ya Allah, renggangkanlah bumi ini agar tidak menghimpitnya dan naikkanlah rohnya ke atas langit dengan redha-Mu juga ya Allah. Itu semua maksud tuan-tuan. Setiap proses itu ada doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar perkongsian pada malam ini. Semoga ada ilmu bermanfaat dapat kita gunakan, dapat kita sampaikan kepada orang lain. Insya-Allah pada masa akan datang, bulan depan, kita akan sambung berkenaan apakah pula doa yang kita boleh bacakan selepas selesai pengkebumian jenazah. Tadi semasa kumi, ni selepas selesai pula ya. Maka saya mohon ampun tersilap bahasa kata, kerana segala kasih milik Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.